Malaysia News. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam rancangan Panorama dan kali ini kami bersiaran dari Georgetown, Pulau Pinang. Gerek tua, itulah panggilan yang popular oleh orang utara tanah air. Gerek tua ini sangat berguna suatu masa dahulu. Ia menjadi lambang perbezaan darjat, kerjaya dan kegunaan khas pada waktu itu. Kita ke Alustar, Kedah, Darul Aman. Gerek tua mungkin sekadar besi buruk bagi sesetengah orang, tetapi bagi mereka yang meminati dan menjadikannya sebagai sebahagian daripada hobi, sudah pasti ia membawa 1000 erti. Di Alustar, Kedah merupakan antara negeri yang aktif dengan aktiviti kayuhan gerek tua. Masih terdapat kumpulan peminat basikal tua yang aktif seperti Kelab Basikal Klasik Alustar. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai basikal klasik, kru Panorama mengunjungi kediaman salah seorang peminat gerek tua di Alustar iaitu Haji Rushdi Ghazali. Bermula dengan hobi menyimpan pelbagai jenis barangan antik, kini Haji Rushdi beralih arah kepada mengumpul basikal tua. Dalam banyak basikal kan, saya nampak yang ni kan agak unik tau. Jadi kan, di sini, kami berpeluang melihat koleksi gerek tua yang dimiliki oleh Haji Rushdi, iaitu sebanyak 20 buah yang terdiri daripada beberapa jenama seperti Hercules, Brooks, Lion dan Raleigh. Saya dulu masa sekolah, saya kayuh basikal juga ke sekolah. Saya guna basikal Raleigh Sports. Jadi bila saya bekerja, saya tengok orang kampung masih guna basikal tua lah terutamanya. Jadi saya timbul minat untuk mengumpul basikal ni untuk ingatkan balik zaman-zaman dulu kan. Majoriti gerek tua milik Haji Rushdi merupakan keluaran negara England yang dianggap lebih unik dan berkualiti kerana tahan lebih lama. Namun, Haji Rushdi turut mempunyai sebuah basikal antik, Mister, keluaran dari Jepun. Mister ni asal dia daripada Jepun. Basikal ni tentera Jepun serang Melaya dulu. So orang kampung dapat basikal ni daripada tentera Jepun yang mati. Jadi saya dapatkan daripada orang kampung. Ini betul-betul original yang dibawa oleh Jepun daripada Jepun sana yang menyerang Melaya. Dia kayuh basikal. Kemudian saya dapat juga basikal-basikal yang digunakan oleh orang kampung bawa padi. Contohnya ini basikal Hercules. Hercules ni ini antara lambang yang tertua oleh basikal Hercules. Dia panggil lambang kura-kura. Kalau Hercules yang moden ni, dia lambang dia bulat. Sekarang ni dia kalau yang lambang macam kura-kura ni yang tertua sekali yang keluar oleh Hercules daripada England. Jadi orang kampung biasanya dia bawa padi, bawa getah pergi menoreh kan. Bagi peminat gerek tua, aksesori yang unik merupakan faktor utama dalam kepuasan mengumpul koleksi. Ji, apa uniknya basikal ni? Sebab saya tengok tak semua basikal ada benda ni. Jadi apa fungsi benda ni sebenarnya? Ya. Okey, basikal ni basikal Hercules. Saiz dia 28 inci. Memang basikal 28 inci ni orang kampung guna selalunya. Kalau kita tengok perbezaan, kalau yang digunakan oleh petani yang bawa padi, selalunya dia bawa guni padi di sini. So pam ni takkan ada sebab dia potong ni. Takut guni dia koyak. Jadi kalau you dapatkan basikal yang ada pam macam ni, masih ada dia punya
batang palm ni, ini bukan petani guna. Selalunya orang mungkin penuri getah. Dia palm ni dia guna. Sebab kawasan pendalaman selalunya kedai basikal tak banyak kan. So dia nak palm apa ni tayar. Dia buat macam tu dia cabutkan yang ni, pasang kat ujung. Okey, dia boleh pump kat tayar ni. So dia tak payah pergi kedai lah. Itu kemudahan. Itulah fungsi dia. Kemudahan zaman dulu. Selain menyimpan koleksi gerek tua, Haji Rusdi turut mengumpul pelbagai logo basikal antik yang dibeli dari merata tempat termasuklah melalui internet. Antara yang mendapat perhatian lensa kru panorama ialah logo basikal BSA Airborne British yang telah digunakan sekitar tahun 1939 hingga 1945 dalam Perang Dunia Kedua oleh pasukan payung terjun British. Salah satu keluaran istimewanya ialah basikal lipat yang dicipta agar mudah diangkut untuk membolehkan tentera British melakukan terjunan menggunakan payung dari kapal terbang. Basikal tua sememangnya menggunakan material yang sangat berkualiti. Contohnya seperti basikal model rally ini, keluaran negara England sekitar tahun 50-an. Jika dilihat dari rangka badan hinggalah ke mudguard, ia masih lagi kukuh serta bertahan dan masih boleh lagi digunakan sehingga ke hari ini. Dan komponen di dalam loceng ini juga tidak berkarat, masih lagi boleh berfungsi. Lazimnya, peminat gerek tua sanggup menjelajah ke merata pelosok negara untuk menambahkan lagi koleksi dan mencari bahagian alat ganti yang kebanyakannya berusia lebih 50 tahun. Bagi mereka yang mempunyai gerek tua yang tidak dapat berfungsi dengan sempurna, usah risau kerana terdapat sebuah bengkel basikal klasik terletak di Jalan Kuala, Alusta, Kedah. Bengkel ini dibuka sejak 4 tahun yang lalu, dimiliki oleh Encik Abdullah Muhammad Saleh yang juga merupakan setiausaha Kelab Basikal Klasik Alusta. Basikal ni kalau customer hantar, kita akan bincang harga dulu. Dan apa barang dia, spare part yang nak kena tukar. Kita akan tengoklah satu-satu kan. Okey, kalau kata dia dah bersetuju, kita minta dia turun deposit, okey kita buatlah. Kita buka mana yang nak kena tukar. Dan satu-satu kita buka, kita tengok mana yang nak kena tukar, kita akan tukar. Mana yang boleh pakai, kita buat. Kalau mereka nak save cost, kita akan buatlah. Kalau kata macam, misalnya ni mudguard ni ada pecah-pecah, kita akan welding balik dan kita simen bagi elok ataupun peti. Kan? Kalau nak save cost kan. Kalau dia orang kata tukar baru, lagi senang kan. Cuma kita gosok-gosok kan. Kita cat undercoat, kita cat. Apa yang menjadi lebih berharga pada sesebuah basikal adalah keaslian setiap alat ganti dan ini boleh dinilai melalui jenama yang tertera. Kalau kita nak kekalkan dia punya originality dia kan, okay, macam body yang tadi 4 yang tak tahulah bagi orang lain, bagi saya 4 bahagian ni, body, manggang, logo dan piring kayu ni. Dan kalau kata kita dapat macam handle, seat pun original tu kira bonus lah kan. Tapi yang penting 4 tu je lah. Yang lain kita boleh carilah kan. Bagi peminat gerek tua, mereka sanggup berbelanja lebih untuk kos membaik pulih supaya keasliannya terjamin. Jadi untuk siapkan satu basikal yang betul-betul ori, mengambil masa 3-4 tahun lah. Dan pelaburan yang banyak. Kepada peminat gerek tua, wang ringgit bukanlah ukuran. Apa yang penting adalah kepuasan daripada hobi yang dimiliki. Gerek tua sememangnya menggamit nostalgia lama. Bak kata pepatah, tiada yang lama maka tiadalah yang baru. Alcatraz Malaysia.
Julukan bagi Pulau Jerjak ini popular setelah ia dijadikan sebagai pusat tahanan pada tahun 1969. Sehinggalah ia terkenal sebagai pusat peranginan pada tahun 2000. Namun, sebelum ia terkenal sebagai pusat tahanan, pulau ini memiliki sebuah hospital untuk pesakit kusta seawal tahun 1930-an. Saksikan kisahnya. Dia lah minta saya masuk Pulau Jerjak. Pada saya duduk di rumah. Tak ada apa ubat yang nak makan. Kadang-kadang menangis, sakit, malam-malam tak boleh tidur. Dia pujuk saya, minta saya masuk Pulau Jerjak. Masuk sana senang, dia kata. Sehingga pertengahan abad yang lalu, kusta merupakan penyakit yang amat ditakuti dan berhidapnya di sisih masyarakat kerana bimbang akan jangkitannya. Stigma sosial terhadap penyakit ini begitu kuat, menyebabkan pesakit kusta terpaksa disingkir serta diasingkan. Pulau Jerjak merupakan antara saksi bisu yang pernah menjadi penempatan beribu-ribu pesakit kusta. Namanya menjadi stereotip kepada dunia yang terasing, sunyi dan digelar Pulau Buangan. Kami ke Pusat Kawalan Kusta Negara yang terletak di Sungai Buloh, Selangor untuk menemui dan berkongsi pengalaman salah seorang bekas pesakit kusta yang pernah dirawat di Pulau Jerjak. Mula-mula saya masuk Pulau Jerjak tu, saya sakit. Ni ada lagi jari-jari. Jari-jari ada lagi. Kaki pun adalah sikit, tak banyak. Tak pendek-pendek lah. Lepas tu saya masuk tu dalam 4 tahun kah saya masuk. Sana ramai orang. Tapi orang Cina yang banyak. Kami orang sikit je, Melayu sikit. Dan dia, saya masuk sana ada 3 tahun. Orang pindah kami orang mari sini. Dia nak letak satu tempat. Kira-kira 84 tahun yang lalu, Pusat Kawalan Kusta Negara PKKN telah mewujudkan pertempatan kusta di sebuah lembah yang agak terasing di Bukit Lagung, Sungai Buloh, Selangor. Tempat ini dikenali sebagai Lembah Harapan, dibuka di atas tapak seluas 200 hektar selepas wujudnya enakmen Kusta 1926. Ia merupakan pusat penempatan pesakit kusta atau pusat kawalan kusta yang terbesar di tanah jajahan British sejak penubuhannya, dan semua pesakit kusta di Pulau Jerjak juga telah dipindahkan ke sini. Ubat jari 3 kali. Dia bagi pagi, tengah petang, malam. Dia bagi ubat. Ni makanan pun dia bagilah. Beras, sayur, ikan. Dia bagilah. Kami buatlah sendiri makan. Tidak terhenti di Pusat Kawalan Kusta Negara sahaja. Kru Panorama turut ke Pulau Jerjak bagi melihat sendiri pulau yang meninggalkan 1001 kisah suka duka kepada bekas penghidap pesakit kusta. Pulau Jerjak merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di selatan Pulau Pinang. Dengan menaiki bot kecil selama kira-kira 10 minit dari Bayan Lepas, kami dibawa ke Pulau Jerjak bersama petugas rekreasi Jerjak Rainforest Resort, Encik Faizal Omar. Sepanjang perjalanan, fikiran kami jauh melayang memikirkan pulau yang banyak menyaksikan kisah penuh misteri suatu ketika dahulu. Namun menurut Faizal, apa yang bakal kami lihat nanti mungkin tidak sama lagi seperti apa yang kami bayangkan kerana tempoh masa begitu lama berlalu.
Setelah mendekati tapak pusat kuarantin tersebut, memang benar dari apa yang dikabarkan. Ia telah dimamah usia. Namun, kelihatan seperti menyimpan 1001 cerita. Menurut sejarah Francis Light, iaitu pengasas Pulau Pinang, dikatakan tiba di Pulau Jerjak pada awal tahun 1786 sebelum menuju ke Pulau Pinang. Sebagai langkah berjaga-jaga, semua pendatang perlu diperiksa di Pusat Pemeriksaan Kesihatan Pulau Jerjak sebelum dibenarkan mendarat di Pulau Pinang. Pada tahun 1910, Pulau Jerjak dijadikan sebuah pusat kuarantin kesihatan untuk para pendatang dan pada akhir tahun 1930-an, sebuah hospital kusta dibina di bahagian timur pulau ini. Selepas Perang Dunia Kedua, terdapat kenaikan bilangan mangsa batuk kering dan disebabkan itu, sebuah sanatorium telah dibina untuk mangsa-mangsa penyakit tersebut di Pulau Jerjak. Pada 12 Jun 1969 pula, Pusat Pemulihan Jerjak diasaskan sebagai sebuah penjara keselamatan tertinggi. Sejak itu, Pulau Jerjak mendapat nama samaran sebagai Alcatraz Malaysia dan ia akhirnya ditutup pada Ogos 1993. Namun ketibaan kami di bekas tapak pusat kuarantin kusta di Pulau Jerjak disambut sepi dengan semak samun yang pastinya memberikan gambaran yang sama sekali berbeza dari apa yang kami gambarkan. Tidak banyak yang dapat dilihat tentang peninggalan tapak bersejarah ini. Namun, masih terdapat sisa-sisa runtuhan yang dapat memberi bayangan secara kasar tentang pusat kuarantin kusta di Pulau Jerjak ini. Setelah hampir 41 tahun berlalu, ini sajalah tinggalan pusat kuarantin kusta di Pulau Jerjak ini. Dan bangunan ini dipercayai ianya merupakan pusat ekstrim untuk pesakit-pesakit kusta. Sebelum Tokong apa benda? Sebelum Tokong building hospital lah. Dulu ni masa orang tua saya ada sekolah di sini lah. Belakang tu duduk balik sana. Itu masa pagi-pagi naik bot pusing kot ni. Mai di sini turun sekolah. Lepas sekolah balik hari cuti. Saya jual kuih lah, nasi lemak dalam tempat teko lah tu, tempat penyakit kusta. Macam-macam lah, dia punya tangan tak ada, yang ada kaki tak ada. Lepas tu jalan lah, rata pusing dia punya blok. Satu-satu blok tu lah, jual tu. Kadang-kadang saya tengok lah macam mana mereka sakit tu kan. Ada yang balut kaki, ada yang balut tangan. Lepas tu dia ada hospital besar sana. Yang dia pergi cuci lah tangan tu. Habis dia cuci tangan kaki kan, dia balik duduk dalam kotak dia. Melihatkan semak samun dan timbunan runtuhan batu-batu ini, mungkin ia diibaratkan sebagai satu pengamatan biasa bagi sesetengah orang. Namun, pulau yang berkeluasan 362 hektar ini banyak meninggalkan kenangan serta pernah memberikan sebuah kehidupan bermakna terhadap sebilangan insan yang diuji dengan bahana kusta. Saya dengan suami saya, banyaklah lagi kawan-kawan Cina apa. Kami malam-malam kami pergi mekat. Dapat ikan balik. Bakar, ciang-ciang bakar, makan. Tidak jauh dari pusat kuarantin, iaitu di sepanjang pantai Pulau Jerjak, terdapat sebuah kawasan yang dijadikan sebagai tanah perkuburan bagi pesakit kusta. Selama kira-kira 40 tahun menyediakan pusat rawatan dan kuarantin kusta, sudah pasti ada di antara mereka yang meninggal dunia di sini. Bagi mayat yang tidak dituntut waris, mereka dikuburkan di sini dengan urusan pengebumian ditanggung oleh pihak British ketika itu. Menurut Encik Faizal Omar,
Jumlah sebenar kubur pesakit kusta di Pulau Jerjak sememangnya melebihi dari apa yang dapat dilihat ketika ini. Namun, dek kerana tiada penjagaan khusus dan jarak masa yang sudah lama, maka sesetengah kubur pesakit itu tidak dapat dikesan. Apa yang Julia tengok sekarang ni, di mana siapa yang mati akibat kusta tu terus ditanam di sini lah. Di mana family pun tak berani lah pada masa tu, dia orang tak berani nak tuntut mayat, dan pihak British masa tu terus tanam kat sini lah. Berapa jumlah anggaran ni? Keseluruhan daripada hujung sini sampai ke hujung belakang sana, lebih kurang yang saya dapat tahu dalam 150 orang lah. Dan kubur dia pun macam dapat tengok kat sini, dia bercampur-campur. Di sebelah Kristian ada kubur Cina, di sebelah Cina pun ada kubur Melayu, pun ada juga sebahagian bahagian dalam lah. Sekarang boleh jajak dah elok dah buat lain dah kan. Ya. Kami cubalah minta nak balik, tapi dia orang tak bagi. Tanah duduk buat seronok. Setelah lebih 40 tahun berlalu, Pulau Jerjak kini sudah berubah wajah dengan pelbagai tarikan pelancongan yang ditawarkan. Melihatkan segala perubahannya kini, pasti ada yang terlupa bahawa di sinilah tempatnya menyimpan pelbagai rahsia kisah hidup sebagai seorang pesakit kusta.